Warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pagi ini kita dengar beberapa buah hadis mengenai kelebihan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kita untuk beramal dan juga sampaikan insyaAllah. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aya'jizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin sulutsal Qur'an qalu wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an qala qul huwallahu ahad ya'dilu thulutsal Qur'an. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah sesiapa daripada kamu yang mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Para sahabat bertanya, bagaimana mungkin seorang mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul huwallahu ahad, yakni surah Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah sesiapa daripada kamu yang mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Para sahabat bertanya, bagaimana mungkin seseorang mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul huwallahu ahad menyamai 1/3 daripada Al-Quran. An Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Qala Umar bin Al-Khattab, idzan astaghfiru ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, Allahu aktsar wa atyab. Sayyidina Mu'adz bin Anas Juhani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca surah Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, maka Allah akan membina untuknya sebuah mahligai dalam syurga. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, jika demikian saya akan banyak membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala juga memberi dengan lebih banyak dan lebih baik. Sayyidina Mu'adz bin Anas Juhani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca surah Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membina untuknya sebuah mahligai dalam syurga. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, jika demikian saya akan memperbanyakkan bacaan Qul huwallahu ahad saya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala juga memberi dengan lebih banyak dan lebih baik. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat tidurnya, baginda akan menadah kedua-dua tapak tangannya dan membaca surah Qul huwallahu ahad, surah Qul a'udzu birabbil falaq dan juga surah Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam akan menghembus pada tangannya, lalu baginda akan menyapu ke seluruh tempat di badan yang tangan baginda sallallahu alaihi wasallam sampai. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memulakan dengan kepala, kemudian muka dan kemudian bahagian hadapan badan. Baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan ini sebanyak 3 kali. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat tidurnya,
baginda akan menadah kedua-dua tapak tangannya dan membaca surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam akan menghembuskan pada tangannya. Lalu baginda akan menyapu ke semua tempat di badan yang tangan baginda sallallahu alaihi wasallam sampai. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan memulakan dengan kepala, kemudian muka dan kemudian bahagian hadapan badan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan ini sebanyak 3 kali. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala baina ana asiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainal Juhfah wal Abwa id ghashiyatna rihun wa zulmatun shadidatun faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu bi a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas wa huwa yaqul ya Uqbah ta'awwadh bihima fama ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihima qala wa sami'tuhu ya ummuna bihima fis salah. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan dalam satu perjalanan antara Juhfah dan Abwa. Tiba-tiba ribut yang kuat dan keadaan yang sangat gelap menyelubungi kami. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mula meminta perlindungan daripada Allah dengan membaca surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baginda bersabda, wahai Uqbah, mintalah perlindungan daripada Allah dengan membaca 2 surah ini. Tidak ada sesiapa yang mendapat perlindungan dengan perantaraan benda-benda lain lebih daripada perlindungan yang didapati melalui kedua-dua surah ini. Yakni tidak ada doa untuk meminta perlindungan yang lebih mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kedua-dua surah ini. Kedua-dua surah ini tidak ada tolok bandingnya dalam memohon perlindungan kepada Allah. Sayyidina Uqbah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kedua-dua surah ini semasa mengimami kami dalam solat. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan dalam satu perjalanan di antara Juhfah dan Abwa. Tiba-tiba ribut yang kuat dan keadaan yang sangat gelap menyelubungi kami. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun mula meminta perlindungan daripada Allah dengan membaca surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, wahai Uqbah, mintalah perlindungan daripada Allah dengan membaca 2 surah ini. Tidak ada sesiapa yang mendapat perlindungan dengan perantaraan benda-benda lain lebih daripada perlindungan yang didapati melalui kedua-dua surah ini. Yakni tidak ada doa untuk meminta perlindungan yang lebih mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kedua-dua surah ini. Kedua-dua surah ini tidak ada tolok bandingnya dalam memohon perlindungan kepada Allah. Sayyidina Uqbah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kedua-dua surah ini semasa mengimami kami dalam solat. An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi radhiyallahu anhu yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bil Qur'an yawm al-qiyamah wa ahlihi alladhi kanu ya'maluna bihi taqaddumuhu suratul Baqarah wa alu Imran. Sayyidina Nawas bin Sam'an Kilabi radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Al-Quran dan ahlinya, yakni orang yang beramal dengannya, akan didatangkan. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran akan mendahului mereka. Sayyidina Nawas bin Sam'an Kilabi radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Al-Quran dan ahlinya, yakni orang-orang yang beramal dengannya, akan didatangkan. Surah Al-Baqarah dan Ali Imran akan mendahului mereka. InsyaAllah kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai kelebihan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar amal dan sampaikan insyaAllah.
Subhanallah bihamdihi subhanakallah.